Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan pelan lantai 3D prasekolah yang telah saya buat. Okay. Kita lihat yang pertama. Saya menggunakan meja daripada bentuk apple sesuai dengan fungsi pusat ini, iaitu pusat ataupun ruang kreativiti dan estetika. Ini merupakan meja, ini merupakan kerusi. Ini merupakan papan, boleh digunakan sebagai papan notis ataupun papan putih. Ini merupakan rak untuk meletakkan buku. Dan di atas ini juga, di sini merupakan hasil-hasil kerja ataupun hasil karya murid. Kenapa kita tampal dekat dinding? Supaya murid berasa dihargai dan seronok untuk kembangkan lagi bakat mereka, terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan kreativiti. Seterusnya kita pergi kepada ruang yang kedua. Ruang yang kedua merupakan ruang fail murid. Di sini merupakan fail murid, fail perkembangan murid, fail peribadi murid, fail guru, pembantu dan sebagainya. Ini merupakan meja guru, tetapi meja guru dan kerusi guru bagi ruang ini. Ini terdapat satu lagi fail, terdapat satu lagi untuk meletakkan barang peribadi. Di sini terdapat kipas. Di sini juga terdapat kipas. Di semua ruang di prasekolah terdapat kipas dan lampu. Di sini juga terdapat papan notis ataupun papan putih. Seterusnya kita pergi kepada ruang yang ketiga. Ruang ketiga ini merupakan ruang perkembangan keterampilan diri. Okay. Di sini terdapat kipas untuk keselesaan pelajar, meja dan juga kerusi, papan notis ataupun papan putih. Di sini terdapat rak. Dan semua ruang-ruang ini terdapat tingkap untuk menggalakkan pengudaraan yang baik. Dalam tunjang keterampilan diri ini terdapat 4 meja dan juga 16 buah kerusi. Seterusnya kita pergi kepada yang ini. Ini merupakan ruang tunjang sains dan teknologi. Okay. Di dalam ruang sains dan teknologi terdapat papan putih, kipas, tingkap, rak buku, meja dan juga kerusi. Di rak ni ditempatkan buku dan juga barang-barang yang berkait dengan sains dan juga matematik lah. Contohnya abakus, penimbang, jam dan sebagainya. Seterusnya di sini di ruang E. Di ruang E ruang E ini merupakan
ruang pentas. Pentas di mana dia tak ada pintu. Tak ada pintu dekat sini. Kita boleh lalu ikut ini laluan dia. Okey. Ini pentas untuk aktiviti bercerita, main peranan dan sebagainya, kipas dan juga tingkap. Di sini di ruang F, ini merupakan ruang F. Ruang F merupakan ruang morning circle. Ruang morning circle ada kipas, ada rak dan ni bulatan untuk aktiviti perbualan pagi. Seterusnya kita pergi kepada ruang yang seterusnya. Ini merupakan ruang pusat perkembangan bahasa. Sini terdapat rak untuk buku bahan bacaan. Ini merupakan papan putih dan ini merupakan kerusi untuk murid duduk dan baca buku. Terdapat kipas dan ini merupakan kerusi santai di mana terdapat murid yang tidak mahu duduk di atas kerusi keras ni. Jadi mereka boleh duduk secara santai untuk membaca di kerusi ini. Seterusnya kita lihat ruang ini. Ruang yang seterusnya ialah ruang rehat. Ruang rehat ni merupakan pusat di mana guru, pembantu ataupun murid bolehlah berehat. Contohnya ataupun tempat menunggu ibu bapa. Guru boleh rehat di sini pada waktu rehat dan juga murid pula boleh duduk di sini sementara menunggu kehadiran ibu bapa. Ini merupakan meja TV dan ini akuarium. Di mana kita tahu akuarium ni sebenarnya melihat ikan tu berenang-renang akan memberikan kita ketenangan. Dan ruang ni dilengkapi dengan aircon dan juga kipas. Mempunyai 2 komputer. Di mana salah satu komputer ini digunakan oleh guru untuk memasukkan data murid. Di sini juga terdapat pintu kecemasan untuk keluar. Dan juga pemadam api ditempatkan di sini. Seterusnya, okey. Seterusnya kita lihat kepada ruang dapur. Semua ruang kat sini tidak ada pintu. Daripada pusat bilik darjah, pusat ataupun center bilik darjah dengan semua pusat ni tidak ada pintu. Ini merupakan abstrak je untuk saya labelkan huruf ni huruf G, ni H, yang ni I. Kalau saya tak buat dinding macam ni, saya tak boleh nak labelkan nama pusat ni. Jadi, ni sebenarnya bukan dinding. Ini sebenarnya bagi membolehkan saya melabel saja. Bilik semua pusat tidak ada pintu kecuali pusat yang ini. Maksudnya untuk pusat ruang rehat ni ada pintu. Dan ruang dapur juga, ruang makan juga ada pintu untuk ke ruang makan. Okey. Ni ruang makan, ini kerusi dan juga meja pelajar. Jadi ruang makan ni daripada pusat bilik darjah, murid hanya perlu masuk ke sini. Mereka
masuk ke sini dan boleh tembus ke sini. Sini merupakan dapur untuk mereka basuh pinggan dan juga basuh tangan di dapur. Maksudnya ini pusat, di sini pintu untuk masuk ke ruang makan, di sini pintu untuk masuk ke dapur. Okey. Ini merupakan dapur. Seterusnya dapur. Dapur ada satu pintu menghala keluar. Ini merupakan tingkap sebab dapur sangat memerlukan pengudaraan yang baik sebab keluar asap dan tak baguslah untuk kesihatan, boleh menyebabkan terbatuk dan sebagainya. Jadi dapur lengkap dengan kitchen cabinet ataupun kabinet dapur, ada penyedut asap, sinki, dapur kering dan dapur basah, sinki. Ini merupakan ketuhar, ini merupakan almari. Okay. Seterusnya, ini rasional lah kenapa kita letak dapur sebelah dengan ruang makan. Seterusnya, kita pergi kepada ni, J dan K. Okay. Tandas pun ada pintu. Selain daripada ruang makan dan juga ruang rehat, tandas juga mempunyai pintu. Kita tengok dulu. Okey. Ini tandas lelaki dan ini tandas perempuan. Ini merupakan jamban, ini merupakan shower. Seterusnya kita ada sinki, kita ada tempat tisu, kita ada tong sampah. Kita ada tong sampah dan kita ada sabun. Botol sabun. Sama je lelaki dengan perempuan, kelengkapan yang sama dan serupa. Seterusnya ini merupakan pelan 2 di tandas. Ini shower, jamban, tingkap untuk pengudaraan untuk mengelakkan wang busuk. Ini sinki, ini tisu. Ini tong sampah. Okey, ini pula L. L merupakan pusat ambil uduk. Kenapa diletakkan dekat je dengan tandas? Sebab dekat sebelah ni, sebelah L ni merupakan ruang tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Jadi dekat sini, dekat ruang L ni, ada pilih untuk ambil wuduk dan juga ada kain lah untuk lap tangan bagi kering. Kain ataupun tuala kat sini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ruang M. Ruang M ini merupakan ruang untuk ruang kerohanian, ruang tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Terdapat kipas. Jadi daripada bilik darjah utama ni masuk ikut sini. Boleh masuk ikut sini. Okey. Jadi saya buat macam dinding ni untuk saya label je. Okey. Ni boleh masuk kat sini. Ini merupakan ruang kerohanian, sikap dan nilai. Ini merupakan rak. Di mana rak ni menempatkan buku-buku agama ataupun cerita-cerita ataupun kisah-kisah Nabi. Okey. Dan kat sini pula ruang ni boleh tarik sikit lah meja ni ke belakang. Lepas tu ruang ni boleh buatlah amali untuk solat jemaah ke dan sebagainya. Amali solat ataupun solat jemaah dan sebagainya. Ruang kelas pun boleh sebab ruang kelas pun ada banyak lagi kosong. Seterusnya ruang N. Ruang N ni pun ada pintu. Ni pintu ruang N. Okay, ruang N ni ada almari satu, ada aircon. Lepas tu ada kipas. Ini meja, side table untuk letak ubat dan sebagainya. Ini merupakan bilik rawatan. Katil untuk pelajar yang sakit, ringan ataupun sakit. Kalau kita dah panggil ambulans tak sampai lagi, boleh letak dekat sini dulu untuk istirahat sementara. Seterusnya ini. Yang ini merupakan ruang menunggu ibu bapa. Ruang menunggu ibu bapa ni ada pintu dekat sini. Lepas tu ada pintu juga daripada luar. Maknanya boleh masuk daripada pintu utama ni ke sini ataupun daripada pintu sini, pintu tepi ni. Ini merupakan set sofa, set table.
Ruang ni juga ada aircon dalam dia. Ada aircon dan juga kipas. Ada tingkap juga untuk pengudaraan. Setiap ruang ada tingkap untuk pengudaraan. Okay. Aircon, kipas, pintu kedua. Ini set sofa. Ini merupakan ruang menunggu ibu bapa, di mana ibu bapa ini merupakan ruang untuk guru berjumpa dengan ibu bapa untuk membincangkan prestasi ataupun perkembangan murid. Ini merupakan pintu kedua. Selain daripada pintu utama untuk menyambut kedatangan ataupun kepulangan pelajar, ini merupakan pintu kedua. Ini merupakan pintu kedua. Ini ruang. Dan ini merupakan pusat ICT. Pusat ICT ni untuk murid. Ini merupakan pusat ICT untuk murid. Kalau lihat di sini, setiap meja ada komputer. Ini kita gunakan kerusi yang roda bawah dia. Ada papan untuk catat. Kalau kita papan kat sini, tak payah kita bincang dekat ruang bilik darjah. Kita boleh terus bincang dekat sini. Ini merupakan slide untuk guru paparkan. Kita ada LCD juga yang akan pancarkan. Ada kipas. Okey. Macam ni rupa dia. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada ruang tengah bilik darjah. Okey. Ruang tengah bilik darjah. Ini merupakan meja guru. Ini meja guru di tempat fail. Ini merupakan meja guru untuk memantau kerja-kerja murid. Sangat dekatlah dengan murid kiranya. Ini merupakan rak buku. Okey, rak buku. Selain daripada rak buku dekat ruang bahasa tadi, ini merupakan rak buku lagi satu lah. Rak buku lagi satu. Ada banyak kat sini. Ada buku cerita ada buku yang tempatkan kerja-kerja murid pun ada kat sini. Dekat sini merupakan papan notis 2, papan putih 1. Ini merupakan rak model buah-buahan, gerai buah-buahan, ada buah-buahan, sayur-sayuran, pakul dan sebagainya. Ini merupakan rak barang. Contohnya murid nak letak beg mereka ke, dekat sini ada 2 rak barang. Okey, kita tengok plan 3D dia. Okey. Ini merupakan 3D dia. Ni rak yang saya maksudkan. Ada banyak rak. Boleh pilih untuk letak buku cerita, letak buku murid, buku latihan, penota dan sebagainya. Ini merupakan kerusi dan meja bulat. Kenapa kita guna meja bulat? Untuk menggalakkan amalan kolaborasi. Kerusi ada penyandar kat belakang untuk mengelakkan daripada jatuh. Lepas tu kerusi ni tak ada roda supaya murid tak tergelincir, tak bergerak-gerak. Ada kipas untuk keselesaan, meja guru. Ini merupakan papan putih dan papan putih dan papan notis. Yang di belakang ni, rak berwarna hitam merupakan rak barang. Yang berwarna hitam ni merupakan rak barang. Rak barang, dan yang putih ni merupakan rak model buah-buahan. Seterusnya kita lihat dekat luar prasekolah. Kat luar prasekolah, ni prasekolah, ni pagar utama dia, main gate dia, pagar utama dia. Ni pagar dia, kita boleh tengok kat sini. Ni pagar dia, ni ada gate keliling dia. Okey, ini merupakan peti surat, ini tingkap. Setiap ruang ada tingkap dan ruang tertentu ada pintu. Dan ini merupakan rak kasut. Maksud pelajar boleh letak kasut dulu sebelum masuk ke dalam prasekolah. Ini merupakan pintu utama. Seterusnya kita lihat kepada ni ruang taman permainan kanak-kanak, sangat luas. Kenapa ada ruang taman permainan kanak-kanak? Untuk mengelakkan kanak-kanak daripada stres, dia dapat nak belajar, bagi dia relax dulu. Ini merupakan ruang taman permainan. Kita tutup dengan pagar. Supaya tutup dengan pagar sebab apa? Supaya kanak-kanak ni tak keluar daripada kawasan yang sepatutnya. Supaya pembantu dan juga guru dapat pantau keadaan murid. Okey, ni ada lampu. Lampu ni boleh dihidupkan pada waktu malam.
Okey, seterusnya kita tengok lagi dari segi rapat. Ni ada pagar di sekeliling. Ini merupakan gazebo. Tempat istirahat, ada meja dan juga ada 3 kerusi. Ini ruang gazebo. Ini merupakan jabatan untuk ke gazebo. Dan di sini kita ada sediakan 2 gelongsor. Satu gelongsor yang simple, ringkas. Satu lagi gelongsor yang kompleks. Okey. Tengok di sini. Okey. Seterusnya, di sini juga ada ini merupakan buaian siap sekali dengan jongkak-jongkit sekali. Okey. Dekat belakang ni ada trampolin. Trampolin untuk kanak-kanak melatih psikomotor melompat, dan sebenarnya taman permainan ni pun untuk melatih kanak-kanak kemahiran psikomotor, motor halus dan juga motor kasar. Ni merupakan rumah. Maksudnya kanak-kanak boleh main sorok-sorok, boleh masuk dalam ni. Dekat belakang ni yang terakhir sekali tiang lampu lah, tiang lampu. Jadi kita ada tiang lampu 6 semuanya, gelongsor 2 set buaian dan jongkak-jongkit, 1 trampolin, 1 rumah kecil dan juga 1 gazebo, kerusi dan juga meja serta 1 jambatan. Itu sahaja. Ini merupakan plan 3D untuk semua ruang. Dekat ruang ni pun, ruang ICT ni pun ada speaker supaya ruang ICT ni kan tempat kita nak tengok animasi, video dan sebagainya. Bila ada speaker, jadi senang lah untuk kita dengar tanpa guru kena keluarkan suara yang banyak. Okay. Ni merupakan tempat ataupun ruang untuk membaca. Okay, itu sahaja. Terima kasih.